Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ramadan yang ke-10, kita masih bersama dalam Ansara Muda Ramadan Talk Series dengan tajuk yang berbeza pada hari ini, iaitu Taping Tadabbur Siri 2 Bedah Siasat bersama Ustaz Syukri Sulaiman. Tanpa membuang masa, kita mulakan majlis kita dengan umum kita Al-Fatihah. Baiklah, pertama sekali ingin saya ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan strategi Ansara Taiping, iaitu Unit Jana Taqwa MRSM Taiping, TNF Energy Sendian Berhad, Amas Media dan Auspus Taiping. Hari ini kita sangat beruntung kerana kita bersama-sama lagi dengan tak lain tak bukan seorang guru pendidikan Islam, Apple Distinguished Educator and Apple Professional Learning Specialist MRSM Taiping, iaitu Ustaz Muhammad Syukri bin Sulaiman. Saya rasa tanpa membuang masa, saya serahkan majlis pada hari ini kepada beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Baik, terima kasih saudara Luqman, saudara moderator, untuk kali kedua lah dengan sesi tadabbur siri 2 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih saya ucapkan pada semua hadirin hadirat yang ada pada petang ini, sama ada dalam Zoom, Facebook, social media, YouTube dan sebagainya, kerana hadir sudi mendengar sedikit perbincangan yang akan kita buat pada petang ini. Terima kasih juga pada strategic partner kita, TNF Energy, kemudian Outpost Taiping, dan khususnya kepada Unit Jana Taqwa MRSM Taiping atas program yang dianjurkan. Baik, hari ini kita akan sambung sesi tadabbur berkaitan dengan surah As-Sajdah yang kita dah bincang hari itu, ayat 1 hingga 3, dan hari ini kita sambung ayat yang seterusnya, iaitu ayat 4 hingga ke 11. Okey, yang mana yang ini merupakan fasa kedua lah kalau dalam surah As-Sajdah. Ini adalah fasa kedua selepas Allah Azza wa Jal menceritakan tentang fasa yang pertama 1 hingga 3 adalah berkaitan dengan Quran, dan fasa yang kedua ini Allah ceritakan berkaitan dengan sifat Allah itu sendiri. Bagaimana Allah menerangkan tentang kekuasaan Allah. Allah menunjukkan yang maha berkuasanya Allah. Allah menunjukkan bahawa Allah adalah segala-galanya. Okay? Allah mempunyai kekuatan, Allah mempunyai kekuasaan untuk mencipta, Allah mempunyai kekuasaan untuk memusnahkan dan sebagainya. Tapi dalam fasa ni Allah nak ceritakan pada kita bagaimana Allah mencipta. Okay, so tapi sebelum kita pergi jump into ayat keempat hingga ke-11 ni, saya nak sambunglah kisah kita berkaitan dengan siapa Luqman? Kalau Luqman ingat lagi. Kisah siapa yang saya stopkan masa siri pertama hari tu? Dia tengah tengok nota Luqman. Okey, kisah Tufail. Baik. Okey, kisah Tufail bin Amru al-Dawsi. Okey, itu nama dia. Dia seorang sahabat Nabi. Okey, kalau hari itu saya stop bagaimana bila dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buka kapas dia bagi tahu dengan Nabi kan. Tapi sebelum tu dia berjumpa dengan beberapa orang orang musyrikin Mekah yang bagi tahu dengan dia jangan jumpalah dengan Muhammad ni sebab dia seorang yang tak boleh dipercayai, seorang yang gila, seorang yang pendusta, dia seorang bomoh dan sebagainya. Tapi apa yang Tufail bagi tahu, Tufail cakap uridu an asma'u kalamah iza kana haqqan itbi'tahu iza kana haqqan ittabi'tuh wa iza kana wa in kana batilan taradtuh. Maksudnya Tufail ni dia bagi tahu, kalaulah aku jumpa dia, kalau dia bawa benda yang benar, Nabi SAW bawa benda yang benar, aku terimalah, apa masalahnya? Sebab dia orang cerdik pandai kan. Kalau Nabi bawa benda yang salah, Nabi bawa benda yang batil, kita tolaklah. Tapi itulah Nabi. Nabi ni dia di bawah peliharaan Allah sepenuhnya. Dan akhirnya bila Nabi membacakan kalimah-kalimah, ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang berlaku pada Tufail. Kalau ikutkan kisah ni panjang. Tufail Tufail diajar tentang salam. Dalam ni pun dalam kisah ini ada hukum berkaitan dengan
orang yang bukan Islam bagi salam, macam mana cara kita nak jawab salam. Cuma saya tak nak highlightkan yang bab tu. Okey, cuma dipendekkan cerita, diringkaskan cerita, akhirnya Tufail mengucap kalimah syahadah. Bila mana dia dengar, dia kata ini bukan ayat daripada Muhammad. Ini bukan ayat daripada manusia. Tapi ini adalah kalimah ataupun ayat-ayat daripada Allah Azza wa Jal. Maksudnya manusia tak boleh buat ayat macam ni. Dia pakar bahasa, dia mengakui bahawasanya manusia tak boleh nak reka syair yang macam ni. Manusia tak boleh nak reka sajak yang macam ni. Tapi benda ini ada orang yang lebih hebat yang menciptanya, iaitu Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya dia mengucap kalimah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan akhirnya Tufail ini dia memeluk Islam. So Tufail bin Amr Ad-Dawsi ni dia memeluk Islam. Kemudian bila dia peluk Islam, dia pergi sebarkan dakwah dia. Okey, dia pergi sebarkan dakwah dia di kaum dia sendiri. Tapi bila mana dia sebarkan di kaum dia, apa yang berlaku ialah kaum dia sendiri tolak dia, kaum dia sendiri reject dia. So maksudnya apa yang Nabi lalui bila mana Nabi bawakan Islam ditolak, benda yang sama berlaku pada Tufail. Dia bawakan Islam pada kaum dia Ad-Daus ni tadi, dia ditolak. Akhirnya dia jumpa balik pada Nabi SAW. Dia kata, Nabi tolong doakan something untuk kaum aku, dengan niat dia nak musnahkanlah kaum dia ni. Kan, Nabi tolong doakan supaya kaum aku musnah. Okey, tapi inilah Nabi SAW. Metod Nabi ni dia lemah lembut. Nabi ni sifat akhlak dia yang menyebabkan orang tak suka. Sebab akhlak dia perfect. Akhlak dia terlalu sempurna. Orang buat jahat, dia balas baik. Orang buat benda tak betul, dia balas benda yang betul. Kita, kalau orang buat kita kan, orang lempar tai kat kita, kalau boleh kita nak ambil, kalau orang lempar 1 kilo, kita lempar 20 kilo kat orang. Tapi Nabi tak. Nabi nak menunjukkan masa tu macam mana sifat Islam yang sebenar. Mudah-mudahan kita ni di bulan puasa ni dapatlah membentuk karakter yang ada pada Nabi SAW masuk ke dalam diri kita. Tak dapat 10, 1 pun jadilah orang cakap kan. Jadi bila mana Nabi angkat tangan nak doa, Tufail ni dah kata dah cantik. Permintaan aku dilayan oleh Nabi dan confirm aku punya kaum musnah. Nabi doa apa? Nabi doakan kebaikan untuk kaum dia. Nabi doakan kebaikan untuk kaum untuk pengikut Tufail tadi. Lepas tu Nabi cakap, kau baliklah. Pergi berdakwah dengan mereka. Tufail ni dia jadi terkejut. Inilah sifat Nabi SAW. Maksudnya dia pilih orang yang betul. Dia bersama dengan orang yang tepat. Dan akhirnya bila dia balik pada kaum dia terima. Okay? So maksudnya apa yang saya boleh simpulkan kat sini, bahawasanya kita jangan bila kita tahu tentang orang, kita dengar tentang orang, kita jangan percaya dengan orang. Kita pergi jumpa orang tu dulu, tanya betul ke apa yang aku dengar. Okay, kita dapatkan kebenaran. Okay? So baik, saya bawakan kita sambung balik daripada surah As-Sajdah, ayat yang seterusnya, iaitu ayat keempat. Kita baca sama-sama. Kalau siapa yang ada Quran boleh baca sama-sama. Kalau siapa yang ada boleh online ke, guna handphone, smartphone dan sebagainya, iPad, boleh silakan. Okey, kita lihat daripada surah ayat yang keempat, surah Sajdah. Kalau di Quran pada muka surat 415. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruh alfa sanatin mimma ta'uddun. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ
summa ila rabbikum turja'un. Sadaqallahul azim. Ini fasa kedua. Fasa kedua dalam surah As-Sajdah. Allah nak ceritakan pasal yang pertama, kekuasaan Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat dia? Allahul lazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Okey, maksudnya Allah ciptakan bagaimana Allah mencipta proses kejadian langit dan bumi dalam 6 fasa. Okey, kalau ikut dalam ayat ni fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tapi ada mufassirin dia berbeza pandangan lah, sama ada 6 hari ataupun 6 fasa. Maksudnya pembentukan fasa ni dia ada proses-proses dia. Cuma dari sudut kita sebagai manusia yang cuba untuk mendalami ilmu Al-Quran, okey, cuba untuk memahami setiap baris dalam ayat Al-Quran ini, Allah nak tunjukkan penciptaan yang 6 hari atau 6 step, 6 proses ni, maksudnya Allah tak tergopoh-gapah dalam mencipta sesuatu. So, nak relatekan dengan kita ni, nak relatekan dengan diri kita, seharian kita, kadang-kadang kita ada buat kerja last minute. Saya tak nafikan benda tu. Dan bila kita buat last minute, kualiti dia tak samalah kita buat dengan apa yang kita dah rancang. Okey, maksudnya untuk memastikan kita ni menjadi seorang manusia yang betul-betul berakhlak mulia, betul-betul berakhlak bagus, berperibadi yang bagus, kita kena lalui proses untuk membina akhlak tu, karakter tu kita kena lalui. Dan untuk lalui proses tu bukan kita boleh belajar sendiri. Kita boleh bersama dengan orang yang ada di sekeliling kita, kita boleh jumpa cikgu-cikgu yang sepatutnya. So maksud itu proses. Allah nak cipta boleh je Allah cipta sehari sebenarnya. Tapi Allah tak nak kita ni buat benda yang macam, benda yang tergopoh-gopoh. Buat macam contohlah, kita ambil dari aspek seorang pelajar, sebab ramai student dalam ni kan, student universiti, student MRSM, cikgu bagi homework. Buat homework dalam masa yang sangat singkat. Besok nak hantar, hari ni baru buat. Confirm kita akan buat dalam 2 keadaan. Yang pertama, kita tiru kawan. Kan, mana kawan-kawan yang pandai, kita tiru. Yang kedua, kita buat tapi buat ala kadar. So, kualiti dan hasil dia berbeza lah. Okay, bila berbeza hasilnya, maksudnya dia jadi masalah. Dia jadi, apa orang cakap, di pandangan mata cikgu tu jadi masalah lah kita. Sebab kita menunjukkan attitude yang tak bagus. So dia ada kaitan juga macam mana kalau kita lihat dalam surah Al-Qaf ayat 38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad khalaqnas samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyam wama massanna min lughub. Allah bagi tahu apa? Aku ciptakan antara langit dan bumi dalam masa 6 hari. Maksudnya 6 fasa dalam keadaan 6 hari. Dan Allah tak rasa letih pun. Kami tidak merasa letih pun. Maksudnya Allah bagi tahu kat situ perancangan Allah. So kita hidup ni pun kita kena ada perancangan. Itu satu. Kemudian kalau kita lihat ayat tadi, saya nak bawa ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Allah cipta manusia daripada tanah. Tadi Allah suruh kita tengok Allah suruh kita tengok pada penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah endingkan ayat tu, afala tatazakkarun. Tak ke kau lihat? Allah tanya kita balik. Allah dah cipta semua tu, kemudian Allah tanya kita semula. Kau tak tengok ke bumi? Kau tak tengok ke langit? Kau tak tengok ke bulan bintang? Kau tak tengok ke kejadian matahari? Afala tatazakkarun. Kenapa kalau tengok? Apa masalahnya? Aku tengok je. Habis? Apa masalahnya kalau tengok? Kat situ kita kena berfikir. Macam mana langit boleh berada tegak di atas tanpa ada tali, tanpa ada tiang? Macam mana Allah boleh apungkan awan? Macam mana proses peredaran bumi? Kita boleh jawab dari sudut sains. Saya tahu ramai ahli-ahli sains, ramai pakar-pakar astronomi yang dah bagi tahu. Tapi macam mana Allah boleh cipta benda tu semua? Di sebalik di sebalik bulan yang muncul tiba-tiba pada waktu malam, waktu siang hilang entah ke mana. Macam mana, siapa yang ada di sebalik penciptaan tersebut? Jawapannya hanya Allah. Maksudnya hanya Allah yang boleh. Sama juga dengan tadi Allah bagi tahu manusia ini min sulalatin min tin, dicipta daripada tanah. Maksudnya kita ni, proses kejadian Nabi Adam alaihissalam itu daripada tanah. Tempat yang kita pijak, tempat yang mana letak kat tapak kaki kita je.
Kan? Kalau Allah cipta manusia ni daripada awan, at least mulialah sikit sebab awan tu ada ke atas. Tapi tak. Allah cipta manusia tu daripada tanah supaya kita berfikir. Okey, Allah suruh kita berfikir, kenapa manusia tu cipta daripada tanah? Kemudian Allah sambung lagi, ayat yang ke-8 tu Allah cakap apa? Summa ja'alan aslahu min sulalatin mimma immahin. Manusia yang selepas tu Allah cipta daripada air mani pula. Kat situ nak menunjukkan bahawasanya kita ni, manusia ni, kita tak boleh ada perasaan takabur, riak. Kita tak boleh ada perasaan bangga diri, ujub. Kita ada kuasa, kita ada power. Kita rasa macam, okey, aku boleh buat apa yang aku nak. Hakikatnya kita semua sama. Kau daripada tanah, aku pun daripada tanah. Kau tanah yang kau pijak itulah tempat asal kita dan kita akan kembali kat situ. Benda yang sama berlaku pada semua orang. Kan? Kadang-kadang bila saya reflect baliklah diri saya sendiri, sebab saya as a ketua keluarga. Kan? Saya ketua, saya menafikan hak anak-anak saya. Benda macam ni kita kena tengok. Okey, saya menafikan hak isteri saya misalnya. So apa hak mereka sepatutnya? Okey, contoh, ini contoh contoh. Katakanlah 6.45 kejap lagi saya kena hak anak-anak saya, ni contoh, hak anak-anak saya kena bawa ronda naik motor. Buat diorang pusing-pusing, tengok bazar Ramadan, misalnya bulan Ramadan ni kan, pusing-pusing. Tapi sepatutnya saya buat benda tu, saya tak buat. Saya menafikan hak dia. So sebab saya rasa saya ketua, suka hati saya lah. Peraturan tu ada di tangan saya, undang-undang tu berada pada saya. So kita tak boleh macam tu. Sebab kita ni akhirnya akan kembali juga kepada tanah. Bila kita buat macam tu, kita menafikan hak orang. Bayangkan satu ketika, satu saat, satu detik, Allah Azza wa Jal menafikan hak kita. Apa agaknya jadi pada kita? Tiba-tiba, pum, Allah putuskan oksigen kita kejap. Confirm kita menggelabah waktu tu. Allah sesatkan nafas kita kejap je. Allah sumbatkan sikit hidung dengan apa-apa yang ada kat dalam hidung kita ni. Allah sumbatkan sikit, kita tak dapat bernafas dengan baik. Kita sesak nafas, confirm kita menggelabah pada waktu tu. So saya ingin ingatkan pada semua pendengar-pendengar yang dirahmati Allah, sama ada di dalam platform Zoom, di dalam platform media sosial, YouTube, Facebook dan sebagainya. Hakikatnya manusia ni kita tak boleh terlampau sombong. Okey, tak kisahlah kita ketua keluarga ke, kita ketua kepada mana-mana sektor bahagian pendidikan, bahagian pelancongan dan sebagainya. Kita jangan nafikan hak anak-anak buah kita. Kita jangan biarkan anak-anak buah kita dizalimi. Okey, sebab apa? Nanti bila mereka mendoakan sesuatu yang tak baik pada kita, wa na'udzubillah min zalik, pastinya Allah akan memakbulkan doa mereka. Sebab apa? Doa orang yang dizalimi, doa orang yang teraniaya, Allah akan makbulkan. So kita jangan sombong. Kita jangan rasa kita ni adalah yang sangat bagus, sangat perfect. Kita baru pegang satu kuasa, kita baru pegang satu apa orang cakap, organisasi, kita dah belagak. Kita ego, kita tak nak bersama dengan manusia-manusia yang orang-orang biasa ni. Kita ada level kita sendirilah. Okey. Baik, itu berkaitan dengan ayat yang Allah nak ceritakan. Akhirnya Allah kata qalilan ma tashkurun summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah cakap dah, bila adanya golongan-golongan manusia ni, sikit je yang bersyukur. Kan? Berapa ramai je manusia hari ini yang bersyukur dengan nikmat yang Allah beri pada mereka. Contoh nak bersyukur ni senang je tuan-tuan perempuan yang saya kasihi sekalian. Nak tengok orang tu bersyukur atau tak, macam mana cara dia gunakan nikmat yang dia ada lah. Macam saya nak bagi contoh ketua, sebab apa? Saya ketua keluarga. Saya ketua kepada keluarga. So saya nak bagi contoh ketua supaya relate dengan saya, supaya relate dengan orang yang bercakap ni lebih-lebih lagi, dan tuan-tuan perempuan, anak-anak pelajar, adik-adik pelajar yang saya kasihi sekalian. Bila kita dapat jawatan, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Kalau kita menafikan hak orang tadi, ni dah mula lain kan. Bila kita menafikan hak tadi, itu maknanya kita menunjukkan kita seorang yang tidak bersyukur. Kita cuba menganiaya seseorang. Okey? Dan kita sebenarnya termasuk dalam golongan yang qalilan ma tashkurun. Sedikit je kita tak termasuk dalam qalilan ma tashkurun. Golongan yang sedikit bersyukur tu kita tak join. So pada semua yang mendengar, pastikan kita sentiasa bersyukur. Apa Allah cakap dalam surah Ibrahim, Allah bagi tahu apa? Allah bagi tahu wa la in syakartum la azidannakum, kan. Kalau kau bersyukur la azidannakum, aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kufur dengan nikmat aku, kalau kau kufur dengan pemberian aku, kau salah gunakan apa yang aku pinjamkan kau pada waktu itu, kau salah gunakan apa yang aku beri pada kau pada waktu itu,
inna azabi lasyadid. Azab Allah tu pedih. Hari ni kita relax je kan. Kita tak alah nantilah dulu sempat taubat ni kan. Ingat bila kita jadi ketua, Allah akan persoalkan setiap amanah yang kita bawa. Dan kalau tingkatan 4 dia belajar hadis berkaitan dengan 7 golongan orang yang mendapat naungan di arasy Allah adalah pemimpin yang adil. So kalau kita jadi ketua pada ketua keluarga, pada ketua kelas, pada ketua tak kisahlah apa-apa ketua sekalipun, jadilah ketua yang adil supaya kita mendapat lindungan di arasy Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian kita pergi pada ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 ni Allah dah mula start nak menunjukkan pada kita tentang manusia, sikap manusia. Tadi Allah dah cakap kan, manusia itu diperbuat daripada tanah dan Allah dah bagi hint sikit, qalilan ma tashkurun. Dan Allah cakap apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah cakap apa? Dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di padang mahsyar nanti, orang-orang yang berdosa ni, kalau contoh saya tadi, saya banyak bagi ketua, orang-orang yang suka menganiaya, mengambil hak orang lain, menafikan hak orang lain di hadapan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar mereka nanti, di padang mahsyar nanti mereka dalam keadaan menundukkan kepalanya. Dia nak jumpa Tuhan, dia nak jumpa Allah Rabbul Jalil, dia malu. Dia rasa hina. Sebab apa? Apa yang telah dia lakukan dan dia minta pada Allah. Dahlah tunduk kepala, lepas tu minta pula pada Allah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku dah nampak, aku dah lihat, aku dah dengar. Pulangkan, kembalikanlah aku, farji'na, kembalikan aku kat dunia ya Allah, na'mal salihan. Untuk apa aku nak kembali? Untuk aku beramal soleh. Allah bagi masa 50 tahun, Allah bagi masa 60 tahun kau hidup, apa kau buat? Tiba-tiba kau minta kat aku, Allah cakap tiba-tiba kau minta kat aku sehari nak beramal soleh. 60 tahun aku bagi kau masa, 60 tahun kau hidup, apa amal soleh yang kau buat? Dalam masa satu hari kau boleh cover ke 60 tahun? Allah tanya kita balik. Sebab apa? Diorang baru inna muqinun, baru ya Allah aku dah yakin. Aku dah lalui di azab kubur, aku dah lalui azab kubur, sekarang baru aku yakin bahawa apa yang dibawakan selama ini adalah benar. Hasilnya, tuaiannya di padang mahsyar itu adalah benar. Pada masa itulah tak ada penyesalan dah. Sebab itu saya nak bawakan tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dia memberi pandangan bahawa di padang mahsyar nanti akan ada dua kelompok manusia. Okey? Dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama Allah tak pandang langsung. Maksudnya kelompok ni kelompok kafirun lah, orang kafir yang Allah tak pandang, yang menafikan segala-galanya. Dan kelompok yang kedua ni yang paling kena hati-hati, sebab kita takut kita yang Islam yang mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini termasuk dalam kelompok yang kedua. Wa na'udzubillahi min zalik. Apa kelompok yang kedua? Kelompok yang Allah pandang dia dalam keadaan yang hina. Kan? Sebab apa? Imam Qurtubi dia jelaskan pada waktu hidup dia, sisa hidup dia, dia ni mempermainkan hukum-hukum Tuhan. Contoh mempermainkan hukum Tuhan, kita tengoklah sistem Islam macam mana mereka meminta hak wasiat hukum-hukum Islam misalnya. Kemudian mereka meminta berkaitan dengan apa, kalau lelaki tu dia boleh poligami, kenapa mereka tak boleh? Banyak benda-benda yang mereka mempertikaikan hukum-hukum Allah. Kalau macam sekarang, bukanlah latest, nak kata latest tak latest juga, ajaran Ibu Yati yang mana telah difatwakan sesat. Macam mana mereka memperlekehkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. So ini yang pandangan golongan-golongan macam inilah yang termasuk dalam golongan kedua tadi, mengikut Imam Qurtubi yang memberitahu Allah pandang mereka dalam keadaan hina. Okey? Dan mereka inilah yang akan merayu. Mereka inilah yang akan minta pada Allah, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pulangkanlah kami kejap kat dunia. Tolonglah ya Allah. Sekali sehari pun jadi, tak sehari 2 hari pun jadilah. Sebab apa? Saya nak beramal soleh, saya nak bersedekah semula. Kan? Antara benda-benda yang orang nak buat ketika hidup, selepas di padang mahsyar nanti kalau diberi peluang, dia nak amal soleh. Amal soleh ni tak kisahlah apa-apa. Yang kedua, bersedekah. Sebab sedekah inilah yang akan cover dia punya amal. Sedekah inilah yang akan cover kita punya amalan. Kan? Banyak sedekah kita buat, banyaklah kebaikan yang kita dapat daripada Allah Azza wa Jalla.
Contohlah, saya bagi contoh yang saya sangat pujilah sebenarnya, bukan saya nak membodek ke apa, tidak. Tapi inilah hakikat yang saya nampak. Salah satu bentuk sedekah adalah menyediakan platform Zoom. Yang macam mana dibuat oleh Ansara Taiping ni. Bagi saya benda ni sangat bagus. Saya pun tak terlintas untuk buat kebaikan seperti ni. Kita sediakan platform Zoom, maksudnya kita beli, kita sewa kan. Kita sewa bayar tahunan dekat Zoom untuk kita guna pakai. Siapa nak guna? Okey, cikgu-cikgu nak guna, silakan. Anak-anak pelajar nak guna, silakan. Adik-adik kaunselor nak adik-adik peers nak guna, silakan. Video blueprint nak guna, silakan. Siapa yang sedekah bayar tahunan tu, selagi mana dia guna, macam contoh sekarang kita tengah guna, bayangkan kebaikan yang Allah bagi pada penderma-penderma ni. Bayangkan pahala yang dia dapat mengalir macam mana. Benda inilah yang akan bantu kita besok kat padang mahsyar. So maksudnya sedekah ni ada banyak cara lah. Tak semestinya kita nak sedekah guna duit je kan. Kalau kita tak ada duit, apa sedekah yang kita boleh bagi? Sedekah apa dalam bentuk membantu orang-orang dalam kesusahan, contoh membantu cikgu-cikgu bawa barang, tu pun sedekah juga. Kan? Tengok orang-orang pancit kereta tepi jalan, tolong, tu pun kira sedekah juga, tak ada masalah. So kita sedekah ikut kemampuan kita. Baik, saya rasa lama sangat saya membebel ni. Lokman, ada apa-apa soalan ke setakat ni Lokman? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada harapnya mereka masih setia mendengar. Okey, dan kemudian saya nak bawakan ayat berkaitan ayat 12 tadi, bila mana Allah nak ceritakan sebenarnya di padang mahsyar besok tak ada penyesalan dah. Di padang mahsyar besok adalah waktu untuk kau ditentukan sama ada ke syurga atau ke neraka. Waktu itu kau akan diberi peluang sama ada kau nak pergi, bukan diberi peluang, kau akan ditentukan sama ada kau akan masuk ke syurga Allah ataupun kau akan masukkan ke neraka Allah. So saya nak bawa kaitan ni macam mana neraka Allah punya pedih, macam mana Allah nak gambarkan neraka Allah, penyesalan tu nanti akan bawa kepada kita masuk ke neraka Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Dalam surah Al-Ghasyiyah, surah ni ayat yang selalu imam-imam bacalah, terutamanya di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu hari Jumaat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kau tak pernah dengar ke tentang hari kiamat? Allah tanya. Allah tanya kat kita ni. Kan, kau tak pernah dengar ke tentang hari kiamat? Pernah? And then kau buat apa? Kiamat, lambat lagi, relax lah. Okey. Allah cakap apa? Wujuhun yauma idzin khasyiah. Pada waktu itu, wujuhun yauma idzin khasyiah, manusia ni tunduk dengan rasa hina. Ya Allah, hai malunya aku. Banyak dosa aku buat. Bergunung-gunung dosa aku. Manusia ni tunduk dalam keadaan hina. Lepas tu, amilatun nasibah. Okey, kemudian Allah sambung lagi, tasla naron hamiyah. Maksudnya pada waktu itu Allah akan masukkan mereka yang hina ini tadi ke dalam neraka Allah. Dan pada waktu itu Allah bagi gambaran. Ayat seterusnya Allah bagi gambaran berkaitan macam mana neraka Allah. Allah cakap apa? Tasla naron hamiyah, mereka akan menderita dengan bahan bakar neraka yang amat panas, tusqa min ainin aniyah, mereka akan diberi minum air yang menggelegak. Bayangkan air kuku kat rumah kita tu ataupun kowe kat rumah kita tu, air panas dia, kita tekan, tercelup tangan kita, lalukan air panas tu, kita tahan ke tak? Kalau kita boleh tahan, hebatlah kita. Bayangkan neraka Allah, tak boleh digambarkan. Kalau kita masih boleh gambarkan, maksudnya itu bukan neraka Allah. Kita diberi minum air yang panas menggelegak. Tak ada peluang untuk kata, Allah nanti sekejap Allah, stop sekejap. No. Malaikat, let lu. Aku nak rehat sekejap. No. Malaikat akan terus bagi kita minum air panas tersebut dalam neraka Allah. Dahlah minum air panas. Apa makanan yang Allah hidangkan untuk orang-orang yang berada dalam neraka Allah? Allah cakap apa? Tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Tak ada makanan lain. Kau dah minum air panas, makanan yang ada untuk orang yang berada dalam neraka Allah adalah dori. Apa itu dori? Pohon yang berduri. Saya nak kaitkan tadi dengan surah Sajadah, sebab itu Allah suruh kita tengok alam sekitar. If you want to know Allah, back to nature. Bila kita tengok alam sekitar, kita akan benda ini di luar kemampuan akal fikiran kita. Macam mana Allah boleh cipta langit? Macam mana Allah boleh cipta pokok? Macam mana pokok itu boleh membesar dengan sendiri? Ada pokok warna hijau tapi bentuk macam ni. Ada bentuk yang bentuk bulat. Ada bentuk yang pokok tu dia bentuk tak bulat, tak lonjong. Tak tahu bentuk macam mana. Macam mana Allah boleh hasilkan kreativiti yang macam ni? Ini yang kita kena fikirkan. Kalau kita nak betul-betul kena Allah, kita kena tengok alam semua jadi. Kita kena tengok apa yang ada di sekeliling kita. Bukan kita berkawan dengan, yalah kita ketua, kita berkawan dengan orang yang level-level kita, yalah. Kan? Kita naik motor BMW GS 1200. Kita tak kawan dengan orang Y suku.
kan. Itu bukan level kita lah, dengan EFI apatah lagi kan. Dengan EFI itu memang bukanlah. So itu tidak menjanjikan apa-apa untuk kita. Yakin dan percayalah kan bahawasanya kalau kita nak bercakap pasal syurga dan neraka ni, tanyalah pelacur tepi jalan sekalipun, tanyalah orang yang hisap dadah sekalipun, tanyalah sesiapa sekalipun kat muka bumi Allah ni, pengakhiran hidup kau nak yang mana? Kau nak ke syurga ke kau nak ke neraka? Pastinya pelacur pun akan jawab nak ke syurga. Tapi isu yang saya nak ketengahkan, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan untuk dapatkan syurga Allah. Apa yang kita lakukan untuk dapat syurga Allah. Itu yang kita kena fikir. Perbuatan kita semuanya nak ke neraka Allah. Tapi saya tak nak masuk neraka Allah. Neraka Allah ni azab dia pedih. Tapi kita tak buat pun perbuatan nak menuju ke syurga Allah. Kan? Maksudnya dalam proses mencari hidayah ni, kita mesti ada yang pertama keinginan. Yang kedua usaha. Kalau kita tak ada keinginan, kita tak ada usaha. Kita ada keinginan, tak ada usaha, pening juga. Kita tak ingin pun, tapi kita berusaha. Apa yang kau usahakan? Pun tak tahu juga. Okey? Jangan ingat bila kita dalam keadaan kita Islam, saya Islam dah berapa tahun? Saya Islam dah 28 tahun dah, Ustaz. Saya di Islam dah 29 tahun dah. Confirm saya masuk syurga? No. Jangan yakin sangat. Sebab kita tak tahu pengakhiran hidup kita. Sebab itu kita kena sentiasa berusaha melakukan kebaikan. Dan bila mana kita ada keinginan, bila mana kita berusaha mencari hidayah Allah, dan akhirnya hidayah Allah sampai, pastinya pada waktu itu kita akan rasa aman, kita akan rasa tenteram, kita akan rasa selamat. InsyaAllah pada waktu itu syurga Allah milik kita. Saya nak bawakan satu kisah macam mana kisah berkaitan dengan hidayah. Maksudnya orang yang cuba mencari hidayah Allah, tapi dengan cara yang terbalik. Bukan terbalik, maksudnya hidayah Allah tu datang pada dia, dia usaha untuk buat benda A, tapi akhirnya hidayah Allah sampai, dia tak buat pun benda tu. Okey, kisah ini berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW, yang mana nama dia adalah Umair bin Wahab. Okey, Umair bin Wahab ni dia antara individu yang besar di Mekah. Dia antara orang-orang ternama lah kat Mekah. Maksudnya dalam saf kepimpinan di Mekah di zaman jahiliah itu, dia antara nama-nama besar. Tapi dia tak dikenali sangat. Cumanya dia antara individu yang kuat menentang Nabi SAW. Okey. Kemudian dipendekkan cerita, pada Perang Badar berlaku di bulan Ramadan, dia tak join Perang Badar tersebut. Sebab apa dia tak join Perang Badar tu? Sebab faktor usia. Okey, jadi bila mana Perang Badar tu, apa yang berlaku pada Perang Badar adalah pihak musyrikin kalah. Jadi bila kalah kan, dah lah kalah pula, kalah yang memalukan. Kau dah lah kau punya apa namanya itu, persiapan kau sangat hebat, tapi kau kalah. Akhirnya benda ni jadi bualan. Dan Umair bin Wahab ni yang menyebabkan dia marah adalah bila mana adik-beradik dia mati pada waktu itu. Dalam kekalahan tu adik-beradik dia mati, dan ada anak saudara dia yang saudara mara dia yang jadi tawanan orang Islam. Jadi dia ni tak puas hati. Bila mana tentera musyrikin balik, dia terus rancang strategi. Umair cakap apa? Pada waktu ketika Umair ini dia bersama dengan salah seorang kawan dia yang bernama Safwan bin Umayyah. Okey. Safwan bin Umayyah ni dia cakap Umair ni dia cakap dengan Safwan ni, aku ni kalaulah ada orang yang boleh tolong jaga harta aku, tolong jaga anak-anak aku di Mekah, aku akan pergi Madinah sekarang, aku akan jumpa Muhammad, aku akan bunuh dia. Apa Safwan cakap pada masa tu? Okey, aku sanggup. Aku jaga anak kau, aku jaga harta kau, kau pergi Madinah, jumpa Muhammad, bunuh dia. Apa Umair kata? Very good. Aku akan pergi sekarang juga. Dia balik, dia buat persiapan. Dia packing barang-barang dia. Kemudian antara benda yang dia buat adalah pedang yang nak digunakan untuk bunuh Nabi SAW ni, dia salut dengan racun. Dia nak bunuh Nabi bukan calang-calang cara, dia nak salut dengan racun pedang tersebut supaya bila dia bunuh Nabi, dia hunus, racun tu pun boleh mengalir dalam badan Nabi. Dan dia pun dah siap-siap, dia kata dengan Safwan, okey, wah gerak dulu. Safwan kata, okey, good luck bro. Dia pun pergi. Okey, dia pergi sampai di Madinah. Siapa yang Umair jumpa yang pertama? Umair tak jumpa Nabi SAW, tapi dia jumpa Umar Al-Khattab. Ambil kau, buku bertemu ruas. Siapa tak kenal Umar Al-Khattab? Kan? Bila mana Umair ni dia jumpa Umar Al-Khattab, dia tengok Umar Al-Khattab ni antara kelebihan Umar Al-Khattab, dia ada satu karomah yang Allah beri pada dia adalah dia punya insting. Dia boleh tengok, oh orang ni datang bukan sebab biasa ni.
Ini kalau datang macam ni punya muka, ini mesti ada yang tak kena. Lepas tu dia kata dengan Umar Al-Khattab, Umar cakap dengan Umar Al-Khattab, aku nak jumpa Muhammad. Apa Umar cakap? Kau nak buat apa? Aku nak jumpa Nabi, aku nak jumpa Muhammad. Bagi je lah aku jumpa, apa masalah kau? Lebih kurang macam itulah dialog dia kan. Apa yang berlaku selepas tu? InsyaAllah kita akan jumpa tadabbur siri yang ketiga, apa yang berlaku pada Umar dan Umar. Okay? So, sebelum saya akhiri perkongsian saya sedikit, sebelum saya akhiri perkongsian saya pada petang ini, kuis yang kedua. Kuis terkumpul setelah kuis pertama dan ini adalah kuis yang kedua. Kuis yang kedua saya berbunyi, fasa kedua ayat 4 hingga 8 surah As-Sajdah menceritakan tentang apa? Saya ulang, fasa kedua dalam surah As-Sajdah ayat ke-4 hingga ke-8 menceritakan tentang apa? Okey, kumpul soalan pertama, kumpul soalan kedua, insya-Allah di akhir siri yang keempat nanti boleh hantar pada saya. Siapa yang akan menang kita akan umumkan pada waktu itu insya-Allah. Baik, Luqman, itu sahaja dari saya. Back to you. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Syukri dan harap semua penonton dapat kuis yang kedua tadi. Kuis ni boleh kumpul daripada kuis yang pertama, kedua dan kita ada lagi 2 siri untuk setiap hari Khamis. Jadi jangan lepaskan, kuncilah masa tu 6 sampai 6.30 untuk setiap hari Khamis. Ada lagi 2 kuis. Mana tahu nanti dapat iPhone macam Ustaz janji minggu lepas. Mana ada janji, pandailah ubah ayat. Tak janji je, mana tahu je. ada ada tu peminat nak iPhone tu Ustaz, boleh. Okey, ucapan jurutan terima kasih sekali lagi kepada Unit Jana Tauqa MRSM Taiping, TNF Energy Sdn Berhad, Amas Media dan Auspo Taiping. Jadi saya rasa untuk perkongsian pada hari ini banyak benda yang kita dapat belajar. Jadi kita dapat ambil manfaat dan teruskan bersama kami lagi untuk hari Khamis minggu hadapan. InsyaAllah iPhone, ramai iPhone ni. Okey, saya rasa tak ada apa lagi. Okey. Kita dah ini adalah hari 10 kira fasa pertama kita di bulan Ramadan. Jadi apa yang perlu kita jaga pada semua pendengar-pendengar yang dirahmati Allah, khususnya untuk diri saya sendiri yang bercakap, momentum kita perlu teruskan. Momentum ini kita perlu jaga untuk fasa yang kedua Ramadan ni, kita buat yang terbaik. Kita tingkatkan kualiti supaya apa? Akhirnya kemuncak Ramadan kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Luqman, terima kasih. Selamat berbuka. InsyaAllah. Terima kasih. Tanpa membuang masa kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih siapa yang join. Terima kasih semua. Terima kasih Ansara. Terima kasih Unit Jana Taqwa. Terima kasih Ustaz.